wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, telah disebut oleh para ulama bahawa sifat ilmu itu di tengah-tengah. Bahawa yang namanya ilmu itu dia tidak statik. Statik dengan makna terhenti, tidak bergerak kemana-mana. Ilmu sifatnya dinamik. Sifat ilmu itu berkembang dan bergerak terus. Yang kedua, yang dikatakan ilmu ini adalah perkara yang didatangkan langsung oleh Allah kepada sesiapa yang dia kendaki untuk memberi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah kurniaan kepada sesiapa sahaja di kalangan hamba-Nya yang dia kehendaki. Ilmu itu sifatnya baik. Yang jahat adalah orang. Ilmu agama juga baik. Tapi ilmu agama akan menjadi jahat juga jika sekiranya tidak disampaikan, tidak dikongsikan, malah disembunyikan. Maka akan jadilah kejahatan di situ. Menyembunyikan ilmu dan kebenaran ini bukan sifat umat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sifat dan perangai orang-orang Yahudi. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah ila al-akhir ayat. Apabila Allah Ta'ala memberikan kuasa dan kekuatan, maka yang pertama yang mesti dibuat oleh sebuah kerajaan ialah memerintahkan rakyat itu mendirikan salat. Salat tidak sah kecuali dengan ilmu. Dan sifat ilmu didatangi. Ilmu itu tidak mendatangi. Tidak ada istilah it is a coincidental. Kebetulan aja. Tahu-tahu ilmu datang ke saya. Saya duduk saja Ustaz dapat ilmu. Tak mungkin. Ilmu mesti didatangi. Kecualilah orang-orang pilihan yang diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita mengejar 10 akhir Ramadan, macam yang disebut oleh Dr. Ustaz Ahmad Dasuki tadi, ada dua perkara yang kita kena hati-hati. Berhati-hati dan jangan tersalah langkah. Pertama, mengejar dan mendapatkan Lailatul Qadar. Ini ada sekelompok manusia duduk dan menuju ke arah itu. Manakala kelompok dan manusia yang kedua, dia mengejar dan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kandar ada di Sa'alam, itu besar kandar, tempat beli jual kain. Maka kitanya berazam menyungguhkan diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Satu perkara dalam hidup ini, kita sentiasa dalam apa keadaan memerlukan orang lain untuk kita merealisasikan nilai-nilai kehidupan yang baik secara bermasyarakat. Kita tidak mungkin boleh bersendirian dan berseorang. Pernah terjadi di Madinatul Munawwarah
seorang Yahudi berhasrat untuk menjual rumah. Kemudian dia mengiklankan, lalu ramailah orang yang datang nak membeli rumah tersebut. Di antara yang datang ialah para sahabat radhiyallahu anhum, berhajat nak membeli dan mendapatkan rumah. Tiba-tiba apabila ditanya kepada Yahudi berapa harga, dia menyatakan untuk menjual dengan harga di luar pasaran yang tidak sesuai langsung, harga yang melambung-lambung terlalu mahal. Saya tidak ada orang yang sanggup untuk membeli. Lalu sahabat yang berhasrat untuk membeli ini tanya, mengapa kamu menjual rumah ini terlalu mahal, di luar harga pasar? Yahudi itu bertegas menyatakan harga yang saya letakkan ini harga yang terlalu murah. Ini tidak mahal, ini murah sangat saya jual. Lalu sahabat itu menyatakan, sesungguhnya ini adalah mahal. Yahudi itu menyebut, kamu jangan merasakan dan memikir bahawa aku jual dengan harga begini ini karena aku ni seorang Yahudi dan kamu yang nak membeli ni seorang Islam, maka aku pun naikkan harganya. Tak, harga ni harga yang sangat murah. Ada lagi yang lebih mahal. Lalu sahabat tu bertanya, apa lagi yang lebih mahal daripada harga rumah? Yahudi itu menjawab, jiran-jiran. Itu lebih mahal daripada harga rumah yang aku nak jual. Saat ketika mana kamu telah membeli rumah aku telah kehilangan sesuatu yang lebih mahal, iaitulah jiran-jiran yang ada berdekatan di keliling. Ketika mana aku sakit, belum lagi ahli keluarga lain datang membawa ubat, jiranku terlebih dahulu mengobati. Ketika aku lapar, belum lagi aku mendapat makanan daripada keluarga terdekatku, jiranlah yang datang menghantar makanan dan mengenyangkan diri aku. Maka jiran ni sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mahal dalam hidup kita semua. Adik-adik sekalian, kita belajar, kita mendapatkan barakah, kita duduk, kita tidur di sini. Boleh jadi satu bilik, dua bilik dan beberapa buah bilik. Ketahuilah bahawa mereka-mereka yang ada di keliling kamu yang sama-sama belajar adalah jiran bagi kamu. Maka tunaikan hak kejiranan itu. Bukan sekadar jiran dalam bentuk rumah-rumah gitu sahaja, tapi kita belajar ni juga kita berjiran. Ketika ustaz dan doktor-doktor yang lain selama lebih kurang 10 tahun keseluruhan berulang alik belajar di Riau, kami akan booking hotel. Ada hotel murah, ada hotel sederhana, tengoklah kepada kekuatan keuangan. Masing-masing ambil bilik. Setiap bilik-bilik yang ada di lantai atas, di lantai bawah, semua itu adalah jiran kepada diri kami masing-masing. Karena bila kami sakit di sana, sahabat bilik sebelah itulah yang akan awal datang bawa ubat. Ramai yang jenis berpenyakit di kalangan kami, ustaz-ustaz, doktor-doktor, ya, makin sakit makin dia jahat, ada juga. Itu. Tapi konsepnya bila dia bilik sebelah ustaz, sebelah sini pun ada bilik,
Ustaz di tengah mereka adalah jiran Ustaz. Ustaz adalah jiran mereka. Maka kamu di kalangan sesama kamu adalah satu kelompok jiran yang besar yang dinaungi oleh Al-Quran, yang mempunyai matlamat yang sama, yang mempunyai hasrat dan cita-cita yang sama. Maka gunakanlah kekuatan kejiranan selama berada di dalam tipu nabawi ini untuk kamu menghasilkan yang sangat terbaik, bukan untuk diri kamu, bukan saja untuk mak ayah kamu, tapi lebih jauh daripada itu untuk Allah dan Rasul, untuk agama ini, untuk din ini, supaya ianya mudah-mudahan dapat kamu semarakkan di hari-hari yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.